program-program yang berlaku di sekitar kita, untuk sama-sama kita support, kita war-warkan, dan harap-harapnya dapat support daripada masyarakat, daripada jemaah kita. Jadi kebetulan hari ini mungkin tak ada ustaz yang berkesempatan untuk mengisi ruang tazkirah Jumaat kita. Jadi saya mengambil peluang dan ruang ini untuk sembang-sembang, untuk mengisi ruang ini sebelum pengumuman Jumaat kita seperti biasa. Mungkin dalam masa 20 minit ke 25 minit. Jadi tuan-tuan, syukur alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini, dan nikmat yang kita kecapi, nikmat yang kita kecapi sempena kemerdekaan. Maksudnya kemerdekaan ni, hari kemerdekaan kita pun baru saja berlalu. Maknanya maksud kemerdekaan yang kita kecapi, itu adalah satu nikmat yang harus kita syukuri sebagai rakyat Malaysia. Kalau nak bandingkan negara kita, negara Malaysia dengan negara-negara lain, di mana kehidupan kita, kebebasan kita untuk hidup, untuk mengamalkan agama, untuk menentukan hala tuju bangsa agama kita, di Malaysia ini dicemburui oleh masyarakat dunia. Jadi itu adalah satu nikmat yang harus kita syukuri. Allah kata kalau kita nak syukur, kita kena dalam hati kita boleh bersyukur, kita kena lafazkan, dan juga kalau kita nak bersyukur, kita kena terjemahkan dengan perbuatan. Tak boleh bersyukur dengan syukur cakap macam tu dalam hati dan sebagainya, tapi kita kena terjemah dengan perbuatan. Jadi mungkin sedikit sebanyak sebelum sebelum kita mulakan khutbah kita, ataupun sebelum saya memaparkan beberapa pengumuman, kita kongsi sedikit sebagai pengisian kita pada hari ini. Dalam ayat ni, dalam satu ayat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Mungkin kita dah banyak kali dengar tentang pengisian tentang erti kemerdekaan yang sebenar, sebagainya. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita ni diciptakan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini adalah, hakikinya adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah SWT. Kita kena bebaskan diri kita daripada penghambaan kepada selain daripada Allah SWT. Penghambaan kepada hawa nafsu, penghambaan kepada kepada selain daripada Allah SWT, kepada makhluk-makhluk lain, kepada gadget-gadget, kepada syaitan yang besar lagi sekali. Jadi itulah tujuan kita. Kita kena bebaskan diri kita. Jadi sebenarnya kemerdekaan ini adalah kita boleh tengok hari kemerdekaan ini adalah untuk kita muhasabah, bukannya untuk bila merdeka saja baru kita nak buat sesuatu benda, nak bebaskan diri kita daripada sesuatu benda. Sebenarnya kalau kita nak buat benda-benda itu sekarang pun kita boleh buat. Benda yang kecil-kecil kita tak payah nak tunggu nak dengar lonceng ting 12 tengah malam tu baru kita nak buat, baru nak berhenti masak rokok ke, baru nak apa ke. Jadi sebagai seorang Muslim, diri kita sendirilah, kita tak payah tanya orang lain, kita tak payah tanya apa kerajaan boleh buat, kita tak payah tanya apa menteri buat, apa buat, apa orang tu buat, apa orang ini buat. Sebagai seorang Muslim, diri kita sendiri, apa yang kita boleh buat, kita boleh buat tanpa halangan. Tak payah nak tunggu orang tu buat ni baru kita boleh ikut, tak payah. Kita boleh bebaskan diri kita daripada belenggu syaitan, dari belenggu hawa nafsu dan sebagainya. Saat ini kita kena bebaskan diri kita. Jadi salah satu jiwa pejuang tu, jiwa nak mengisi arti kemerdekaan pada diri kita sendiri adalah kita kena bebaskan diri kita. Jangan bermalas-malas, jangan tangguh-tangguh. Sebab tangguh-tangguh tu adalah kerja syaitan. Itu yang sangat syaitan sukakan. Dia suruh kita tangguh. Jadi bila kita tangguh nak pergi solat berjemaah, contoh kan, kita duduk dekat sini, kita tangguh-tangguh, nantilah bila saya dah pencen baru nak pergi solat Jumaat kat masjid, solat berjemaah dan sebagainya.
Sebab kita tak tahu umur kita sampai bila. Kalau kita tak boleh nak pergi 5 waktu ke masjid, kita pergi 2 waktu, kita pergi 1 waktu, macam tu. Jadi apa-apa pun yang kita lakukan tu, kalau kita bertangguh, kalau kita tunggu-tunggu, itu adalah maknanya kita masih lagi dibelenggu oleh hawa nafsu, kita masih lagi dibelenggu oleh syaitan, yang suka memang untuk melihat manusia ni sentiasa melengah-lengahkan sesuatu benda yang baik. Contohnya kalau kita duduk-duduk masa contohnya macam apa-apalah yang kita boleh buat di saat ini, kita daripada kita duduk, kita tak buat apa-apa, kita memandu, kita tak buat apa-apa, benda yang simple yang kita boleh buat adalah kita dengar radio, benda-benda yang baik, radio yang baik, yang mengajar kita ilmu-ilmu yang baik dan sebagainya. Ataupun kalau tak ada juga, kita berzikir, kita mengingati Allah SWT. Bila kita jadi hamba Allah, kita ingat Allah, kita membesarkan Allah, itu maknanya kita taat, kita ingat pada Allah. Kita ingat pada Allah yang mencipta kita, hanya bergantung pada Allah SWT. Kita tidak bergantung kepada hawa nafsu, kepada syaitan dan sebagainya. Itu benda-benda yang contoh-contoh lah untuk diri kita sendiri. Kalau kita dalam bermasyarakat, contohnya kan, kita apa kita boleh buat? Kita boleh derma, kita boleh berbuat baik kepada manusia, kepada sesama rakan sekerja, kepada anak-anak kita dan sebagainya, setakat yang kita mampu. Jangan tunggu nak kaya baru nak bersedekah. Jangan tunggu tua baru nak datang ke masjid dan sebagainya. Sebab jangan tunggu nak kaya baru nak bersedekah. Kita bersedekah sehinggalah kita jadi kaya. Ada orang kata macam tu. Tak payah tunggu nak kaya baru nak bersedekah kat masjid dan sebagainya. RM1.50 setakat yang kita mampu. Sebab bila kita ada usaha macam itu, maknanya kita dah ada kesedaran, kita dah ada ilmu. Bila kita dah ada kesedaran, Allah dah tunjuk kita dan kita terjemahkan dalam bentuk perbuatan. Itu adalah satu daripada kesyukuran, tanda kita syukur kepada Allah SWT. Allah kata bila kita syukur, Allah akan tambah lagi. Benda yang kecil kita buat tu, bila kita syukuri 50 sen, nanti Allah tambah kita rezeki, kita boleh menerima dengan jumlah yang lebih dan sebagainya. Sebab daripada benda yang kecil itulah, benda sekecil-kecilnya yang kita buat tu, kita syukur, Allah akan tambah nikmat kita. Itu semua ada dalam hadis dan sebagainya. Ustaz-ustaz pun cerita. Jadi satu lagi yang penting juga adalah kita untuk ada ilmu, untuk kita mempelajari ilmu-ilmu tentang benda-benda yang wajib, yang penting-penting. Contohnya solat. Kita kena perbaiki solat kita. Takkan solat kita dah 40 tahun merdeka ni, 61 tahun merdeka, takkan solat kita macam tahap kita kat kafar dulu, belajar kat kafar. Jadi takkan selama 60 tahun 61 tahun kita merdeka bebas katanya, kita itu yang kita persembahkan tahun demi tahun, kemerdekaan demi merdeka berlalu dan sebagainya. Tahap itulah solat kita. Kita tak ada bertambahbaikan dan sebagainya, tidak disusuli dengan solat-solat sunat yang banyak ganjarannya dan sebagainya. Kalau kita ada ilmu, di mana-mana kita boleh ada ilmu, kita boleh belajar buka kitab, kita boleh belajar dengan ustaz, kita boleh dengar radio, kita boleh datang ke masjid maghrib, isyak, subuh. Saya rasa di masjid ni selepas PKP ni kita hampir saya rasa kalau tak dah penuh, kita punya dah penuh kuliah kita. Tiap-tiap malam kita ada kuliah maghrib, berbagai-bagai tajuk, berbagai-bagai kitab kita baca. Kuliah subuh pun kita ada. Jadi itu adalah benda-benda yang penting juga. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak ada kesedaran. Bila kita tak ada kesedaran, macam itulah kita akan berjalan. 31 Ogos habis tahun ni, 31 Ogos tahun depan habis, 31 Ogos kita tidak berubah. Kita tidak berubah diri kita dari segi penghambaan kita kepada Allah SWT, kualiti ibadat kita kepada Allah SWT. Kita kata kita hamba Allah, kita tidak tunduk kepada selain daripada Allah SWT, tapi apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang Allah mungkin tidak suka, macam tu. Itu dari diri kita sendiri. Banyak lagi benda-benda yang kecil-kecil kita boleh buat. Kita boleh nanti ada beberapa macam ni, satu ni ada dah alang-alang tu saya teruskanlah.
ada satu program, program Stay Alkitab namanya. Stay ni, STAY ni, Sekolah Tahfiz Anak Yatim Alkitab, yakni di Beranang. Maknanya sekolah ni dalam program sehari di Beranang tu, sempena sambutan Hari Malaysia 2020, iaitu pada hari 16 September, hari Rabu ni, lepas setengah pagi hingga 2 petang. Maknanya banyak program-program yang disediakan untuk kita semua. Jadi kalau kita berada di sekitar situ ataupun kita ada kelapangan, boleh sama-sama kita hadir ke program ini. Tujuan dia adalah untuk mencari dana pembangunan kompleks Sekolah Tahfiz Anak Yatim Alkitab Beranang. Yang ini di belakang pejabat bos, tak silap saya. Jadi program-program macam ini, kalau kita ada kesempatan, kita sama-sama kita pergi. Mungkin kita tak boleh nak hantar anak kita ke sana, kita tak boleh nak derma daripada, kita tak boleh nak menubuhkan ataupun mengendalikan sekolah-sekolah tahfiz. Jadi apa yang kita boleh buat, macam masjid, kita sentiasa macam masjid, apa yang kita boleh tolong adalah kita boleh war-warkan benda-benda yang baik ini. Dan tuan-tuan, kalau ada kesempatan, boleh juga sama-sama kita war-warkan. Jadi benda-benda yang kecil-kecil macam ni, yang boleh kita lakukan, benda-benda yang dalam lingkungan kita punya circle of influence, orang kata circle influence, maknanya apa yang boleh kita kontrol. Kita jangan tengok benda-benda yang besar yang kita tidak ada kuasa untuk mengubah. Kadang orang dia tudung jari, tudung sana, tuding sini, tapi dia satu benda dia tak boleh buat. Benda yang dia sendiri boleh buat depan mata dia tak boleh buat. Kita jangan macam tu. Kita cari benda-benda yang kecil, mudah-mudahan benda yang kecil ni lama-lama dia akan memberi kita kekuatan. Kecil-kecil kita kumpul kekuatan itu untuk buat benda-benda yang besar. Contohnya Qiyamul Lail. Itu kira benda yang besar lah. Qiyamul Lail, kita tiap malam kita solat dan sebagainya, kita hadir ke masjid 5 waktu dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu kita kena ada kekuatan. Kekuatan tu kita kena kumpul sedikit demi sedikit, macam tu. Kita tak boleh, kadang-kadang Allah tak bagi kita macam itu. Allah tak bagi kita terlupuk terus kesedaran dan sebagainya. Allah jentik kita sedikit-sedikit dengan benda yang kecil. Tolong binatang, tolong bagi makan kucing, tolong bagi apa dan sebagainya. Walaupun maybe orang tengok benda ni remeh, tetapi Allah tu dia buat sesuatu tu untuk membina kekuatan pada diri kita. Bila kita dah cukup kuat, barulah kita boleh buat benda-benda yang lebih besar, insya-Allah. Walaupun kita tak sampai ke tahap tu, kita dah berada di jalan yang betul. Allah dah tunjukkan jalan pulang. Yang jalan pulang, walaupun kita tak sampai ke destinasi kita, tapi bila kita sudah berada di jalan yang betul, yang Allah dah bagi kesedaran, Allah dah tunjukkan tu, walaupun kita tak sampai, insya-Allah itu semua kerja Allah. Allah yang akan menilai sama ada kita layak ataupun tidak berhuni syurga Allah SWT. Sebab Muslim ni kita punya tujuan hidup kita adalah untuk kita mendapat redha Allah, dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Kalau tak masuk syurga, jawapannya adalah neraka. Dua tu saja. Jadi apa yang kita buat kat dunia ni, kalau sepanjang kehidupan kita 60 tahun 70 tahun tidak membawa kita masuk ke syurga, maknanya kita akan jadi orang yang sangat-sangat rugi. Walaupun contohnya mungkin kita hari kita datang masjid, kita apa namanya, tetapi hujung-hujungnya tu redha Allah tu yang memasukkan kita ke dalam syurga Allah SWT. Itu dari segi diri kita sendiri. Mungkin kalau kita tengok dari segi pentadbiran yang besar sikit lah, masjid contohnya, saya sangat rapat dengan AJK dan sebagainya, tuan-tuan pun mungkin sangat rapat dengan masjid dan surau sebagainya. Jadi apa yang masjid boleh buat, kita tanya apa yang kita boleh buat untuk membantu jemaah. Contohnya dalam PKP dan sebagainya ni kan, kita buat sesuatu, kita cara kita menjemput ataupun cara kita menarik orang macam mana untuk datang ke masjid kita, macam mana kita nak pastikan bahawa walaupun dalam keadaan PKP dan sebagainya, masjid kita sentiasa penuh. Kalau ada
ruang yang kita sediakan 240, insya-Allah mudah-mudahan 240 tu penuh. Kadang-kadang saya rasa macam terkilan kalau masjid kita tak penuh. Sedangkan kat luar sana mungkin ada orang yang tertanya-tanya mana nak pergi. Jadi kita kena buat sesuatu yang memudahkan. Kita kena buat sesuatu yang memudahkan. Kita jangan fikir pasal mudahnya diri kita sebagai AJK dan sebagainya. Mungkin nak senang kita ambil mudah saja. Tapi kita buat program, kita permudahkan urusan jemaah untuk datang ke masjid. Tak payah nak mendaftar, tak payah nak mendaftar tiap-tiap minggu. Ada setengah masjid tu saya tengok kalau nak setiap minggu kena datang, kena daftar manual ataupun kena daftar gunakan aplikasi dan sebagainya. Tapi kena setiap minggu kena daftar. Kalau nak daftar manual, kalau tak tahu nak guna aplikasi dan sebagainya, dia kena daftar hari Selasa. Ada masa-masa yang tertentu macam tu saya tengoklah. Tapi mudah-mudahan jadi skop yang lebih besar lagi kalau kita nak tengok dalam kita mentadbir masjid, AJK dan sebagainya, kita sentiasa memudahkan urusan jemaah, sama ada nak datang ke masjid, dengar kuliah dan sebagainya. Jadi itulah beberapa perkara tuan-tuan. Sebelum kita mulakan khutbah kita, ada lagi beberapa perkara yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian tadi dapat kita muhasabah diri kita balik. Hari kemerdekaan pun baru belum lama lagi. Jadi mungkin kita boleh muhasabah diri kita, apa yang telah kita lakukan daripada merdeka yang lepas sampai merdeka yang sekarang ini. Adakah amal ibadah kita bertambah baik? Adakah solat kita bertambah baik? Adakah puasa kita bertambah baik? Adakah solat sunat kita bertambah? Solat sunat kita bertambah? Adakah sedekah kita ada bertambah? Adakah perhubungan kita bertambah baik? Komunikasi kita dalam media sosial dan sebagainya, adakah ia bertambah buruk ataupun bertambah baik? Jadi kita sama-sama kena muhasabah diri kita sendiri, mengambil sempena hari kemerdekaan ini. Mudah-mudahan jiwa kita, jiwa merdeka, kita perbaiki diri kita. Itu yang pertama tadi tentang stay Alkitab tadi. Yang keduanya adalah tentang yang ini siapa-siapa boleh dia siap buat teks pengumuman lagi. Sungguh-sungguh ni nampaknya untuk kita war-warkan program hari program di Mahat Tafiz tu. Jadi dia kata kat sini, kami dengan ini mengumumkan sebuah program sehari di Masjid Alkitab sempena sambutan Haji Malaysia 2020 yang akan diadakan pada hari Rabu 16 September 2020 jam 8.30 pagi hingga 2 petang di laman sekolah Tahfiz Anak Yatim Masjid Alkitab Kampung Paya Beranang. Program amal ini bertujuan untuk mengutup dana pembangunan kompleks sekolah Tahfiz Anak Yatim Alkitab Beranang. Untuk penyertaan, untuk pertanyaan lanjut sila hubungi urusia program. Ada di bahagian nombor ni 0387660607. Ni nombor pejabat ni. Jadi sama-sama kita support program-program yang sebegini. Yang keduanya, dulu saya pernah bagi tahu tentang Jawatankuasa Pembinaan Masjid Bandar Tasik Kesuma. Jawatankuasa Pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma. Kompleks ni maknanya siap dengan office, siap dengan pejabat, siap dengan mungkin ada rumah untuk staff dan sebagainya. Tu sebab tu dipanggil kompleks. Kalau masjid cakap masjid je. Dan kosnya pun agak tinggi. Jadi macam AJK ni baru saja mendapat tauliah. AJK yang baru telah ditubuhkan, telah mendapat tauliah pada 8 hari bulan Julai yang lalu daripada pihak JAIS. Dan sebelum mendapat tauliah ni pun AJK ni sebenarnya telah banyak melakukan program-program dan sebagainya dan dapat mengutip dana yang banyak. Kalau ikut kat sini dinyatakan di sini setakat 31 Ogos 2020 dana yang terkumpul adalah 1.9 juta. Kalau nak bandingkan dulu-dulu saya ingat berapa 500,000 pun tak sampai. Jadi dengan adanya jawatankuasa yang baru ni,
Mereka telah mengadakan program-program, contohnya bersiaran di TV Al-Hijrah. Dah banyak kali saya tengok TV Al-Hijrah bersiaran Profesor Dr. Najib. Dan mungkin lepas ni dia kata ada program bersiaran di radio, di platform-platform media sosial seperti Google Ads, Facebook Ads, outdoor billboard dan sebagainya. Jadi untuk meneruskan program-program macam ini, satu program yang akan diadakan adalah untuk memperkenalkan ahli jawatankuasa yang baru ni ke surau-surau dan juga ke masjid di sekitar Bandar Tasik Kusuma. Jadi ada program-program nanti yang akan diatur oleh jawatankuasa pembinaan. Saya mohon kepada semua pengurusi-pengurusi surau untuk sama-sama memberi kerjasama. Mungkin sama-sama kita sediakan tabung dan sebagainya untuk kita pungut dana dan sebagainya. Dan insya-Allah nanti mungkin ada program seterusnya di masjid kita. Kita akan jemput wakil daripada AJK, daripada Jawatankuasa Pembinaan ini untuk mewawarkan program mereka mungkin di salah satu solat tazkirah Jumaat kita, untuk kita mendapat gambaran yang sebenar segala program-program yang telah dan akan dirancang oleh ahli jawatankuasa pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kusuma. Jadi kita bersyukur jawatankuasa ini telah bergerak dengan begitu aktif, walaupun belum mendapat tauliah lagi, telah dapat mengumpul dana sebegitu banyak. Dana keseluruhannya dijangka yang diperlukan adalah 20 juta. 20 juta itu banyak, tapi beberapa fasa akan dibagikan kepada beberapa fasa, mungkin 3 fasa. Maknanya bila fasa pertama sudah mencukupi, dia boleh meneruskan fasa pertama tu, diikuti fasa kedua dan fasa ketiga, insya-Allah. Satu lagi program yang akan kita adakan di masjid kita pada hari Ahad 13 pada hari Ahad 13 September ini, iaitu kempen kaunter daftar pemilih. Jadi saya baru-baru ni ternampak satu potongan di utusan Malaysia, 4.2 juta penduduk belum daftar pemilih. Ini bukan bawah 21 bukan bawah 18 bukan atas 18 tahun. Selama 4.2 juta penduduk berusia 21 tahun ke atas belum lagi mendaftar. Ini di utusan Malaysia. Saya tak tahu betul ke tak betul. Jadi satu lagi program-program masjid untuk memudahkan urusan jemaah semua. Kita buka satu kaunter pada hari Ahad ini 2 petang hingga 5 petang. Kita tengok macam mana sambutan. Sekiranya perlu, kita akan adakan lagi siri-siri kedua dan ketiga. Jadi mohonlah pada tuan-tuan yang ada anak yang berumur 21 tahun ke atas untuk sama-sama hadir. Kalau yang belum mendaftar undi, sebab ini adalah tanggungjawab kita. Masjid kita dah sediakan platform, jadi tanggungjawab tuan-tuan untuk memastikan anak-anak kita yang berumur 21, jiran-jiran kita, tolong war-warkan di surau-surau dan sebagainya, jiran-jiran kita yang berumur 21 tahun ke atas untuk datang mendaftar. Kita permudahkan. Benda-benda yang perlu dibawa adalah pendaftar kena hadir lah. Lepas tu kad pengenalan, dan mestilah warga negara lah. Kad pengenalan kita akan sediakan kat sini mesin photostat. Kita akan photostat di sini. Bawa saja kad pengenalan. Jadi itu beberapa perkara tuan-tuan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dirancang, terutamanya tentang pembangunan Masjid Bandar Tasik Kusuma, benda ni tidak boleh dilakukan bersendirian, ataupun jawatankuasa ini pun tidak mampu untuk melakukan untuk mengutip dana yang sebesar itu 20 juta. Sekarang baru 1.9 juta. Maknanya banyak lagi. Jadi tuan-tuan, kalau ada peluang-peluang untuk sahabat-sahabat kita, mungkin kita di tempat kerja, kita ada sahabat-sahabat
kita ada kita ada jalan-jalan untuk kita mendapatkan dana yang dalam jumlah yang besar dan sebagainya, mungkin kita boleh sama-sama kita ketengahkan apa-apa cara, apa-apa peluang yang tuan-tuan boleh sumbangkan demi menjayakan, demi mengumpul dana untuk membina kompleks Masjid Bandar Tasik Kusuma. Saya difahamkan kos untuk mengutip dana ni sebenarnya kalau kita tengok macam banyak surau-surau dan sebagainya, dia boleh collect sampai berjuta-juta untuk membina surau dan sebagainya. Salah satu cara yang saya dapati yang diberitahu oleh mereka adalah dengan cara kita iklankan di media sosial, di Facebook, Google Ads dan sebagainya. Dia ada ejen-ejen, dia ada company-company yang tugas dia tu untuk menyediakan platform yang mempunyai jumlah pengikut yang ramai, 3 juta, 4 juta pengikut. Jadi kita boleh mengambil mereka sebagai ejen kita untuk mewawarkan ataupun menjadi platform untuk kita mendapat dana. Dan ejen-ejen ini juga kita kena bayarlah. Jadi walaupun 20 juta, kosnya 20 juta, insya-Allah dengan cara pengiklanan, cara mengutip dana. Kalau kita setakat nak pergi daripada satu surau ke satu surau dan sebagainya untuk collect duit dan sebagainya, mungkin kita mengambil masa yang sangat lama. Tapi bila kita ada satu platform yang sudah mempunyai berjuta-juta pengunjung, berjuta-juta yang berada dalam laman tu, jadi mungkin mudahlah untuk kita. Dan di situ mungkin kita ada berbagai-bagai jenis lapisan masyarakat, daripada yang mungkin ada yang kaya raya, mungkin ada yang ahli perniagaan, mungkin ada yang boleh menderma dalam jumlah yang banyak dan sebagainya. Dan dari situlah kita dapat collect duit ataupun kita dapat mengutip dana yang banyak ini dalam keadaan dalam masa yang lebih singkat. Mudah-mudahan projek ini dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Jadi saya rasa setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan segala apa yang kita rancangkan di dalam keadaan PKPP ini. Pagi tadi saya dengar ada satu lagi tentang mungkin berita yang tidak berapa elok, tidak berapa sedap di PKPP di Kota Star. Ada PKP secara pentadbiran di mana lebih kurang 366,000 penduduk terpaksa dikuarantin, masjid dan surau ditutup. Mungkin tuan-tuan pernah dengar di Kota Star. Jadi kita tak nak perkara-perkara seperti ini berlaku di tempat kita. Jadi kita sama-sama kita jaga. Apa yang kita lakukan adalah untuk memastikan bahawa kita dapat terus beribadah dengan keadaan yang selesa, tanpa ada gangguan dan sebagainya. Dan kita jaga diri kita jaga diri keluarga kita dan sebagainya, insya-Allah. Jadi itu saja, mohon ampun dan maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw. Assalamualaikum.